Admin perkenalkan diri dulu. Admin tu. Oh sorry, selamat masuk. Okeylah, perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Wan Mas Aini, panggil Mas Aini. Berumur 35 tahun, guru. Itu saja. SK Taman Bukit Tiram. Selamatlah kita ber-PDPR. Okey, itu saja. Ini adalah bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah. Okey, jadi sementara kita menunggu, kita dapat baca beberapa ayat lah. Dapat baca 10 ayat pun tak apa, cukuplah tu untuk bacaan surah Kahfi kita untuk minggu ni. Ustaz Ainul, boleh dengar tak? Kita keluar semula.
Okay, Ustaz Zainul boleh dengar tak? Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar, boleh. Bismillah. Okay. Maaf tiba terkeluar pula. Dah boleh start Okay, jadi sebelum, ya boleh. Kita boleh mulakan. Boleh buka majlis dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, dipersilakan Ustaz Zainul. Ustazah, mikrofon muted tu. Unmute dulu, unmute. Okay, Ustaz Zainul, boleh unmute dulu mikrofon? Okay. Sekejap ya. Okay, sementara tu untuk yang baru masuk, okay, boleh mohon buka ruangan message, chat box dan klik link di situ untuk isi kehadiran anda semula. Okay, Ustazah, boleh mula? Ada yang bertanya soalan ke? Puan Fauzia? Okey dah. Dengar ke? Okey, boleh. Okey. Baiklah. Banyak terdekat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita ruang, masa dan peluang lah untuk kita sama-sama berkumpul pada malam ni. Apa tu? Minta maaf lah. Dah masuk awal dah tadi tapi banyak pula dugaannya banyak dosa ke istighfar lah istighfar sama-sama, mohon keampunan daripada Allah SWT. Semoga Allah mengampunkan dan dengan pengampunan tu dapat memudahkanlah urusan-urusan kita di dunia, insyaAllah. Okey, Masya Allah ada wajah-wajah yang dikenali juga malam ni. Orang-orang desa Haru pun ada join ni, Masya Allah. Alhamdulillah.
um, masa dah lambat InsyaAllah untuk malam ni kita Rehan Wanita pada kali ni kita akan masuk pada siri-siri penerangan tajwid lah sebab mula tu ingat macam nak buat sekadar hanya pembetulan bacaan tapi saya rasa kalau macam tu dia jadi macam tak best lah macam tak belajar secara mendalam lah jadi insyaAllah untuk kali ni saya akan mula dengan siri-siri penerangan tajwid lah sebelum tu saya memang mengajar Al-Quran dan saya akan gunakan buku ni lah Kuasai Tajwid dalam masa 6 jam. Kalau anak murid saya yang ramai dalam ni akan tahulah buku ni sebab memang mengajar pakai buku ni. Jadi buku ni kenapa saya gunakan buku ni untuk mengajar Kuasai Tajwid selama 6 jam ni oleh Ustaz Zubair Malik lah buku Kuasai Tajwid 6 jam ni lebih mudah lah dia dah datang dalam bentuk nota dan bukan syarahan macam buku tajwid yang kita biasa tengok lah atau buku-buku lama lah dia dah datang dalam bentuk mind map siap-siap dan dah siap nota dan sangat ringkas lah jadi untuk sebab kalau untuk orang permulaan baru nak belajar buku ni terbaik lah dia ringkas lah tapi macam mana pun syarahan saya bukanlah berkisar ataupun inputnya daripada buku tu sahajalah saya bersyarah daripada pelbagai jenis buku yang saya dah baca lah cuma untuk student supaya senang untuk mengulang kaji saya akan pakai buku tu lah buku tu boleh dapat di Shopee kalau siapa nak beli dan sebagainya lah tapi untuk kita punya siri-siri tajwid siri-siri tajwid saya akan gunakan buku tu jadi kalau siapa ada bajet lebih boleh belilah supaya time kelas boleh buka lah buku dan kalau ada persoalan boleh siap-siapkan lah soalan. Okey, insyaAllah hari ni kita akan masuk lah pada Rehan Wanita kita untuk siri satu ni. Next slide. Bukan slide Okey, okey. InsyaAllah yang pertamanya sebelum kita masuk lebih mendalam lah tentang ilmu tajwid apa itu tajwid dan bagaimana penulisan Al-Quran dan sebagainya, kita mulakan dulu dengan kita refresh baliklah tentang adab membaca Al-Quran lah atau adab ketika kita bersama dengan Al-Quran Okey, jadi yang pertamanya yang adab yang seperti mana yang kita tahu mestilah kita suci daripada hadas sama ada hadas yang kecil atau hadas yang besar lah hadas yang kecil macam biasalah kita bersuci dengan berwuduk manakala hadas yang besar mestilah kita bersuci dengan mandilah kemudian seterusnya antara adab lagi ketika kita bersama dalam Al-Quran pastikan kita dalam keadaan yang bersihlah pakaian dan juga tempat yang kita duduki kerana Al-Quran ni dia adalah kalamullah yang suci lah jadi dia tak boleh disentuh dalam keadaan tidak suci dan juga tidak boleh dia berada di tempat yang tidak suci lah sebab tu Al-Quran tidak boleh disimpan dalam atau kalau kita di luar kalau mungkin dalam handbag ada Al-Quran dan sebagainya kena hati-hatilah bila kita masuk tandas yang ketiga disunatkanlah ketika kita membaca Al-Quran ni untuk menghadap kiblat kerana Rasulullah sentiasa buatlah untuk apabila baca Quran ni akan menghadap kepada kiblat lah kemudian seterusnya yang keempat hendaklah kita membaca isti'adzah isti'adzah adalah nama atau singkatan bagi kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim jadi bila Arab kalau dia akan sebut isti'adzah maksudnya merujuk kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim jadi sunatnya kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran kerana itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran lah fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim apabila kamu membaca Al-Quran maka hendaklah kamu meminta perlindungan daripada Allah daripada syaitan yang direjam itu ayat itu dalam surah An-Nahlu ayat ke-98 Okey, kemudian seterusnya yang kelima hendaklah kita membaca bismillah Bismillahirrahmanirrahim
Kerana ada satu hadis riwayat Abu Daud berkata kullu amrin dhi balin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara kebaikan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka amalan itu terputus. Apa yang terputus adalah barakah dia. Bukanlah pahala atau bukanlah baca Quran tu tak dapat pahala, tapi yang terputus adalah barakah. Tapi kalau boleh kita nak kejar dua-dualah, kita nak kejar pahala yang Allah akan bagi dan juga barakah di sebalik perkara yang kita buatlah. Sebab tu kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seterusnya antara adab ketika membaca Al-Quran adalah hendaklah dibaca dengan tertib dan bertajwid lah. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat kan. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran mesti dibaca dengan tartil, dibaca dengan bacaan yang berhati-hati, menjaga tajwidnya. Okey. Seterusnya menangis ketika membaca Al-Quran dan itu disebutkanlah dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Iqra'ul Quran wabku fa in lam tabku fatabaku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika kamu tidak menangis dengan air mata maka menangislah dengan hatimu. Macam sentak kan. Baca Quran tak boleh nak menangis dengan air mata kan. Rasulullah kata tak boleh nangis dengan air mata, nangislah dengan hatimu. Kan. Ni maksudnya hadirkanlah rasa sedih, rasa hiba di dalam hati. Walaupun kita tidak mampu untuk menangis dengan air mata kan. Tapi bila tak mampu menangis air mata kita kena cari semula lah. Kenapa kita tak mampu berlembut hati lah bila dengar Al-Quran kan. Mungkin kerana kita punya dosa-dosa kita atau mungkin kerana kita tak faham. Jadi kita tambahkan kefahaman supaya kita boleh menangis ketika membaca Al-Quran. Seterusnya yang ketiga adalah menghayati maksudnya lah. So daripada penghayatan ni lah sebenarnya akan melahirkan rasa kecintaan kepada Allah, rasa kecintaan kepada Al-Quran dan juga dengan penghayatan akan melahirkan kefahaman lah. Kalau kita tak faham, kita tak boleh nak beramal dengan Al-Quran lah. Jadi kita mesti faham apa yang Al-Quran nak sebutkan kepada kita lah. Okay. Seterusnya antara adab ketika membaca Al-Quran lagi adalah baca dengan berlagu. Baca dengan berlagu lah. Okay. Dan itu ada disebutlah di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Jadi bacaan Al-Quran ni kalau kita kadang-kadang tu kita rasa dengar lagu macam seronok kan. Sebab lagu dia macam ada macam-macam alunan kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu Al-Quran pun seronok sebab satunya dia adalah kalamullah, yang keduanya dia ada berbagai jenis alunan macam yang kita biasa tengok dalam pertandingan taranum kan. Kita akan tengok berbagai jenis lagu lah. Ada ras, ada jiharkah, ada bayati dan ada pelbagai lagi lah lagu untuk membaca Al-Quran. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sebut zayyinu aswatakum, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran ni dengan suara-suara kamu. Maksudnya Al-Quran ni dia akan cantik, tambahannya lagi cantik selain daripada kita memahami adalah dengan kita melagukan dia. Maka dia akan jadi satu perhiasan yang cantik bagi Al-Quran lah. Maksudnya orang akan tertarik nak dengar kan. Selalunya kita kalau dengar orang baca Quran sedap kita tertarik kan. Suka nak dengar kan, macam mendayu-dayu kan. Sebabnya ia adalah perhiasan untuk tarikan orang untuk dengar. Okey, seterusnya yang keenam adalah kita ketika kita membaca Al-Quran selepas habis maka kita tutuplah dengan menyebut Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim ni maksud dia maka benarlah kata-kata Allah yang agung.
Jadi bila kita tutup, kita dah habis baca Al-Quran, maka kita membenarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam ayatnya. Okey, seterusnya antara adab ketika membaca Al-Quran yang perlu kita jaga adalah haram hukumnya ketika kita berhadas bersalah untuk membaca Al-Quran walaupun ada berbeza pendapat lah padanya itu penerangan yang lebih mendalam di dalam kelas fiqh lah. Jadi tapi haram ketika berhadas besar ni selalunya pada ni je lah, pada apa nama wanita haid lah. Dari segi dalam keadaan berhadas besar, contoh macam orang dalam keadaan junub memang tak boleh pegang. Seterusnya yang kedua, antara ketika membaca Al-Quran adalah makruh untuk kita berkata-kata atau ketawa ketika bacaan Al-Quran lah, ketika Al-Quran dibacakan. So katalah kalau kita dalam masjid atau di mana-mana, ketika mana ada bunyi alunan Al-Quran, maka makruh lah untuk kita ketawa atau bersembang-sembang. Sebab Al-Quran itu disebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah dengan teliti dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat dari surah Al-A'raf ayat ke-204. Jadi itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Apabila ada kedengaran bunyi Al-Quran, maka kamu dengar dan beri perhatian. Fastami'u wa ansitu. Allah sebut dua perkataan. Istami'u dan juga ansitu. Dua-dua membawa maksud yang berbeza. Istami'u maksudnya dengar dengan telinga. Wa ansitu maksudnya beri perhatian dengan hati kamu. Jadi mesti dengar dan beri perhatian supaya apa dia? Supaya la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Jadi kadang-kadang nak jemput rahmat Allah tu senang je. Kita tak mampu baca Al-Quran, tak pandai atau mungkin dalam hadas besar dan sebagainya, ada cara lain untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan kita mendengar bacaan Al-Quran lah. Maka dari situ akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah sebuah lah berkaitan adab ketika membaca Al-Quran yang kita kena jaga, kena berhati-hatilah dengannya, jangan kita langgar. Kerana selain kita membaca Al-Quran tu untuk sebagai pedoman, kita nak menjemput rahmat dan barakah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mestilah melalui dengan kita menjaga adab-adab ketika kita bersama dengan Al-Quran. Okay. Next slide. Okay, slide yang seterusnya. Boleh ke? Apa? Okay. Okay, seterusnya insyaAllah kita akan masuk pada pengenalan ilmu tajwid. Okay, jadi apa dia sebenarnya ilmu tajwid ni yang kita nak belajar hari ni dan apa kaitannya Al-Quran dengan ilmu tajwid? Kenapa kita kena mempelajarilah? Okay, jadi ilmu tajwid tajwid atau perkataan jawada, itu kalimah asal dia jawada, bermaksud dari sudut bahasa, maksud dia memperelokkan atau mencantikkan. Itu maksud tajwid lah. Jawada, maksudnya kita nak memperelokkan atau mencantikkan lah dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, tajwid atau jawada membawa maksud melafazkan setiap huruf hijaiyah mengikut makhraj dan sifatnya dengan betul. Dengan kita melafazkan setiap huruf dan juga mengikut makhraj dan juga sifat yang betul. Itu maksud tajwid dari sudut istilah lah. Jadi secara umumnya ilmu tajwid ini adalah ilmu yang membahaskan berkaitan makhraj huruf, sifat, bacaan panjang pendek, dengung, idgham, waqaf, ibtidak dan lain-lain yang berkaitan dengan seni membaca Al-Quran. Jadi ilmu tajwid ni asasnya adalah ilmu yang berkisar tentang bacaan Al-Quran. Ilmu tentang bagaimana kita nak membaca Al-Quran seperti mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca. Sebab dia sebut dalam satu hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai Al-Quran itu dibaca seperti mana ia diturunkan. Ghaddan kama unzila. Dalam hadis tersebut.
seperti mana ia diturunkan. Jadi macam mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dan beri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, maka secara begitulah, secara tepat macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak kita baca Al-Quran lah. Jadi ilmu tu macam mana kita nak tahu seperti mana Rasulullah SAW baca, mestilah dengan kita menguasai ilmu tajwid. Next. Okey, jadi di sini hukum untuk kita mempelajari ilmu tajwid, hukum kita mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksudnya kalau ada yang dah buat tapi yang lain tak perlu buatlah. Diangkatlah, sudah terangkat dosanya. Tetapi untuk kita membaca Al-Quran dengan bacaan bertajwid yang betul, hukumnya fardu ain. Fardu ain ni maksudnya wajib ke atas setiap Muslim. Okay, so saya ulang balik. Hukum untuk belajar tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau dah ada segolongan yang belajar, sebilangan yang belajar, sebilangan lain sudah tidak berdosa, diangkat dosa daripadanya. Tetapi hukum untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid adalah wajib atau fardu ain ke atas setiap individu. Jadi di situ kita boleh simpulkan yang kalau seseorang itu dia tidak tahu ilmu tajwid atau dia tidak tahu membaca Al-Quran dengan bacaan bertajwid yang betul, maka wajib ke atas dia untuk belajar. Maka menjadi fardu ain ke atas dia sebenarnya untuk belajar. Sebab dia tidak tahu untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul dan tepat lah. Seperti mana dalil daripada Al-Quran lah. Dibacakan ayat tu warattalnahu tartila. Atau disebutkan warattilil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Bacalah Al-Quran secara bertartil. Tartil ni bukan bacaan macam kita dengar yang budak-budak tahfiz mengaji yang bukan tu. Macam contoh imam tarawih, macam tu. Atau imam Masjidil Haram tu, itu bacaan tartil satu-satu kita dengar. Yang betul lah. Dan juga dalil daripada hadis sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hamba-Nya membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ia diturunkan. Ini yang hadis yang kita sebut tadilah. Maka daripada hadis dan juga dalil Al-Quran ni, maka wajiblah ke atas setiap individu, bagi saya lah, saya memang tekankan wajib ke atas setiap individu untuk mempelajari ilmu tajwid. Bila mana kita tidak tahu untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang tepat seperti mana ia diturunkan. Okay, next. Okay. Seterusnya kita akan tengok pada bagaimana peringkat Al-Quran. Okey, sekejap ya. Ya, tak dengar ke? Boleh. Sebelum Ustazah teruskan ke slide seterusnya, penonton ada yang nak bertanya soalan ke, boleh mencelah ya. Ini boleh menjadi dua hala, jadi jangan segan-segan untuk bertanya lah. Okey, mewakili penonton, boleh saya tanya soalan yang pertama tak? Okey Ustazah, kalaulah membaca Al-Quran, kita tak tahu membaca dengan bertartil, okey? Jadi kita rasa kita tak nak baca sebab nanti kita berdosa. Macam mana tu? Ataupun mungkin kita pernah belajar dulu zaman sekolah tapi kita dah lupa hukum-hukum tajwid tu. Jadi macam mana kita nak seimbangkan tu? Okey, jadi berkaitan soalan ni, dia dua benda separate lah sebenarnya. Membaca Al-Quran tu adalah wajib. Itu adalah kewajipan seorang Muslim untuk dia baca. Dan juga mempelajari ilmu untuk membaca Al-Quran tu adalah satu benda yang lain lah. So kita tak boleh jadikan alasan, saya tak pandai tajwid lah, saya pun tak baca Quran. Tak boleh. Dia mesti kena seiring. Kena baca supaya sebagai itu adalah kewajipan seorang Muslim ataupun hadis memang Rasulullah kata Muslim itu adalah panduan, maka kita kena baca hari-hari. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti kena ada usaha untuk kita belajarlah menguasai ilmu tu untuk kita baca benda tu dengan betul. Contohlah macam orang tu tak pandai solat. Saya solat tak betul lah, tak tahulah macam mana. So tinggal solat, tak boleh macam tu. Sedangkan dia adalah
fardu ke atas kita. Sebabnya dari segi betul tak betul tu benda tu boleh diubah dengan cara kita belajar. Tapi kalau kita dah memang tinggal terus, maka dia dah jadi dosa ke atas kita sebab itu adalah kewajipan ke atas kita. Macam itulah jadi dia mesti seiring lah dalam pada kita belajar untuk menguasai bacaan yang betul, kita tak boleh tinggalkan lah untuk laksanakan kewajipan sebagai seorang muslim lah jadi kita mesti baca hari-hari lah, masa yang sama kita perlu cari guru lah untuk belajar dengan bacaan yang tepat Wallahualam. Okey, seterusnya kita sambung Okey. Kita akan tengok pada kaedah bacaan Al-Quran bertajwid macam mana kita nak tahu apa yang kita baca hari ini adalah betul lah atau macam ni kita nak tahu kaedah bacaan bertajwid tu seperti mana Rasulullah SAW Okey, dari sudut amalinya kita tahu untuk membaca sesuatu ayat tu adalah daripada Rasulullah SAW seperti mana Allah turunkan kepada Rasulullah Itu dari sudut amalinya kat situlah. Tapi dari sudut amali ni macam mana kita nak tahu kan? Yang tahu pernah dengar pun para sahabat je lah yang dekat dengan Rasulullah kan. Macam kita ni jauh, macam ni kita nak tahu Okey, satulah dari sudut ilmiahnya, ilmunya para ulama sepanjang zaman membuat inisiatif lah untuk menulis ataupun menulis Al-Quran ni lah dan penulisan ni dia berubah lah sepanjang zaman lah sampai pada kita pada hari ini Okey, pada zaman Rasulullah SAW sendiri ada beberapa sahabat yang digelar sebagai penulis Al-Quran lah sahabat sebagai penulis Al-Quran lah walaupun pada awalnya Rasulullah SAW tidak membenarkanlah untuk Al-Quran itu ditulis ataupun hadis ditulis sebabnya supaya ia tidak menjadi fitnah lah kepada orang kafir untuk mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah daripada perbuatan Muhammad ataupun daripada tulisan Muhammad jadi sebab itulah Al-Quran tidak dibenarkan untuk tulis lah jadi kebanyakannya para sahabat apabila dapat sepotong ayat sebab Al-Quran dia turun ayat by ayat kan, dia tak turun segede buku macam kita jadi bila dapat ayat tu ada sahabat ni hafal kemudian turun ayat lain sahabat yang ada bersama Rasulullah dia akan hafal terus jadi kehebatan sahabat kat situlah dapat terus hafal sebab tidak dibenarkan tulis lah tapi kemudian seterusnya datang pada zaman sahabat dan sebagainya Al-Quran mula ditulis lah sebabnya antara salah satu sebab adalah kerana ramainya dari golongan sahabat yang menghafal Al-Quran ni ramainya yang syahid di dalam medan perang lah jadi para sahabat mengambil inisiatif lah pada zaman Sayyidina Abu Bakar lagi telah dicadangkan lah untuk mula menulis Al-Quran lah Okey. Jadi perubahan penulisan Al-Quran ini kita dapat tengoklah sepanjang zaman contoh pada zaman Rasulullah SAW Al-Quran diturunkan ataupun Al-Quran itu ada dalam bentuk lembaran-lembaran lah hanya sebagai simpanan peribadi lembaran simpanan peribadi dan tulisannya tulisan yang kosong tanpa sebarang tanda. Saya lupa nak letak gambar lupa nak letak gambar, saya lupa gambar lah. Kalau kita nanti dah habiskanlah boleh google gambar atau sebenarnya dalam buku 6 jam ni dia adalah ada tunjuk gambarnya. Kalau siapa ada buku tu boleh tengoklah dalam buku ni. Tapi kalau tak ada tu nanti boleh google Al-Quran, penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW hanyalah dalam bentuk aja. Contoh macam ta tu bentuk sampan tu je. Tak ada titik tak ada titik dua atas ke titik bawah ke tak ada. Baris ke tak ada. Tak ada satu benda pun, hanya ada bentuk sahaja Okey, kemudian datang pada zaman Khalifah Marwan bin Al-Hakam barulah diletakkan titik. Barulah diletakkan titik pada huruf yang dimulakan tu oleh seorang alim lah alim bahasa Arab namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi contohlah perkataan tu macam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan mula-mula ba tu kan. Jadi dia letak titik dekat ba tu je. Dia letak titik dekat ba. Situ je lah satu je titik yang dia letak untuk permulaan kalimah. Jadi setiap perkataan tu huruf first ada titik. Huruf ni ada titik. Itu untuk permulaan lah. Oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian datang zaman yang seterusnya selang beberapa tahun lah zaman Al-Hajjaj Al-Thaqafi. Zaman Al-Hajjaj
datanglah anak murid kepada Abul Aswad Ad-Du'ali ni nama dia Yahya bin Ya'mar. Jadi Yahya bin Ya'mar ni dia menyempurnakan tugas yang guru dia dah mulakan, iaitu dengan meletakkan titik. Tapi Yahya bin Ya'mar ni dia letak titik penuh lah. Penuh dia letak tu penuh lah. Setiap huruf yang ada titik maka dia akan letak lah titiknya. Kemudian datang zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini memang dah lepas berpuluh-puluh tahun lah. Kalau kita tengok Abdul Malik bin Marwan ni anak kepada Khalifah Marwan yang tadi, yang kita baca yang first tadi tu. Jadi pada zaman Abdul Malik bin Marwan ni barulah mula diletakkan tanda baris harakat yang dipelopori oleh ulama yang bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ni dialah orang pertama yang mula meletakkan tanda baris. Tanda baris ni apa? Baris atas, baris bawah, baris depan, tanda mati dan sebagainya lah. Okey. Dan sehingga kita pada hari ini penulisan Al-Quran terus berkembang lah. Masya Allah, pada zaman kita ni jauh lebih mudah dan lebih senang lah. Siap Al-Quran warna-warni, ada warna pink, merah, biru satu Quran. Siap tulisan apa? Tajwid tu siap warna kan perkataan tu. Contoh kalau macam ikhfa' ke dia ada warna. Kalau dah ada idgham dia dah ada warna hijau. Kan kalau hamzah wasal ke apa dia ada warna kelabu, tak payah baca. Dah tahu dah. Jadi kita pun mahir juga baca Quran, tapi sebab kita tengok color kan, tahu color ni tak payah baca, color ni kena dengung kan. So kalau hilang color tu gelap tak tahu nak baca. Okey. Jadi penulis Al-Quran yang kita baca sekarang ni adalah seorang lelaki berasal daripada Syria yang bernama Osman Toha. Osman Toha. Jadi Syekh Osman Toha ni asalnya daripada Syria. Dia bukan orang Arab Saudi pun, asalnya daripada Syria, dan dia mengambil masa untuk menulis satu Al-Quran selama 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun untuk penulisan penuh dan setahun tu untuk editing lah, untuk check dari sudut bahasa apa semua betul ke salah. Itu Syekh Osman Toha lah. Kemudian naskah pertama yang dia tulis tu dia dijemput lah ke kilang Malik Fahad di Jeddah sana. Di Madinah ke Jeddah sana, dan kemudian Al-Quran hasil daripada penulisan dia itulah yang dicetak sehingga ke hari ini. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ini tulisan asalnya adalah daripada Syekh Osman Toha daripada Syria lah. Wallahualam kalau Malaysia ada Quran lain, tapi kalau zaman saya ngaji dulu biasa Quran yang kalau kita pergi Mekah jumpa Quran yang cover biru tu kan, itu memang sepenuhnya tulisan Syekh Osman Toha lah daripada Syria. Okey, seterusnya. Okey, jadi kita masuk sikitlah pada ilmu tajwid. Okey, yang pertama sekali adalah pengenalan berkaitan huruf. Okey, jadi huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran kita akan jumpa sebanyak 29 huruf. 29 huruf. Huruf yang macam biasa, cuma kita tak ada lam alif dan juga dia bukan macam huruf Jawi lah. Jawi ada banyak lagi tambahan. Okey. Jadi ini adalah 29 huruf hijaiyah lah termasuk dengan hamzah sekali. Okey, next slide. Okey, cumanya di dalam ilmu tajwid atau di dalam Al-Quran ada 4 jenis alif yang kita akan jumpa, yang mana saya nak kena faham dan kena ingat untuk next sesi tajwid. Sebabnya kita akan bawa ni ke seterusnya lah. Jadi kalau tak faham, kalau tak join kelas yang pertama ni, nanti kelas kedua, ketiga akan pening lah. Okay, kita akan jumpa di dalam Al-Quran ada 4 jenis alif lah di dalam Al-Quran, yang mana setiap satunya ada fungsi yang berbeza walaupun bunyinya bunyi sama. Ni semua bunyi sama, bunyinya bunyi alif, iaitu bunyi A. Bunyi A, kalau diletakkan baris maka dia akan bunyi A. Tetapi di dalam Al-Quran setiap satu fungsinya berbeza dan namanya juga berbeza. Okay. Jadi yang pertama kita akan tengok, kita ada hamzah qat'i. Di dalam Al-Quran kita tak panggil dia, atau dalam ilmu tajwid kita tak panggil dia alif. Kita sebut hamzah qat'i. Hamzah qat'i ini apa dia?
Hamzah qat'i ini alif yang atas dia ada hamzah. Itu kita panggil hamzah qat'i. Kita tak panggil alif. Kalau dekat Arab pun kalau kita belajar dia tak panggil alif. Dia panggil hamzah qat'i. Dan hamzah ni dia boleh berubah lah. Dia berubah ikut baris. Kalau dia baris atas maka hamzahnya di atas. Kalau dia berbaris bawah maka hamzahnya di bawah. Kalau dia berbaris depan atau dhammah maka hamzahnya di atas. Tapi bila kita jumpa alif ni dan lepas ni pun untuk siri-siri yang akan datang saya tak akan sebut alif, saya akan sebut hamzah qat'i. Jadi bila saya sebut jangan terkeliru apa benda hamzah qat'i ni. Hamzah qat'i ni alif yang ada hamzah sama ada di atas atau di bawah. Itu kita sebut hamzah qat'i. Seterusnya yang kedua kita ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni apa dia? Hamzah wasal adalah alif yang atasnya ada sad kecil. Semula hamzah wasal bermaksud alif atas dia ada hamzah kecil. Okey, kat mana nak jumpa hamzah wasal? Kalau kita buka surah Al-Fatihah, kita akan jumpa pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alhamdu tu alif di situ atau hamzah wasal di situ dia tidak berbaris tapi dia ada sad kecil di atas dia. Jadi kita tak sebut nama dia alif ada sad kecil kat atas. Panjang sangat tu nama penuh dia nama dia hamzah wasal. Jadi bila lepas ni untuk sesi yang akan datang bila saya sebut hamzah wasal boleh ingatlah alif ada sad kecil di atas dia. Itu kita sebut hamzah wasal. Kemudian seterusnya yang ketiga kita ada alif. Ini barulah alif yang betul alif yang tiada apa-apa ke atas dia. Tak ada apa-apa ke atas dia, itu barulah kita sebut sebagai alif. Dan dalam alif bata pun inilah dia alif bata tu. Alif ini bukan alif yang ada hamzah dan sebagainya lah. Jadi alif ni selalunya kita akan jumpa dia ketika dia di tengah-tengah perkataan. Kalau kita baca panjang kan, disebut sebagai mad asli atau mad tabi'i. Inilah bentuk alifnya. Okey, dia tak akan ada depan perkataan lah. Yang akan ada depan perkataan ni sama ada hamzah qat'i atau hamzah wasal. Tapi alif dia tak duduk depan perkataan dia mesti di tengah-tengah perkataan. Seterusnya yang keempat kita ada bunyi a juga tapi dia adalah hamzah. Jadi hamzah dia dikira sebagai kategori alif lah sebab bunyinya bunyi yang sama, bunyi a tapi dia dalam tulisan bunyi tulisannya berbentuk hamzah lah namanya hamzah lah. Tapi bunyinya apabila dia di dalam perkataan dia akan jadi bunyi a sama bunyi seperti alif Okey. Jadi keempat-empat jenis alif ni kena ingat supaya nanti bila kita belajar tajwid yang selanjutnya kita akan faham sebab setiap satu dia ada fungsi yang berbeza. Jadi kita akan belajar satu-satulah nanti Terusnya Okey, kat sini kita ada huruf vokal lah atau huruf vowel ni. Yang mana kalau kita yang kita biasa tahulah ada 5 huruf. A, E, I, O dengan U. Okey, tapi di dalam bahasa Arab kita ada bunyi 3 sahaja huruf vokal 3 bunyi sahaja iaitu bunyi alif, bunyi A lah. A bunyi alif, ya bunyi I dengan U bunyi waw. Okey, semula A, E, I, O, U di dalam bahasa Arab kita hanya ada 3 bunyi sahaja iaitu alif bunyinya bunyi A, ya bunyinya bunyi I, U atau waw bunyinya bunyi U. Jadi bila kita baca Al-Quran hati-hati bunyi ni, bunyi huruf vokal lah bunyi baris ni Contoh bila kita baca surah Al-Fatihah tadi Alhamdulillah Alhamdulillah bunyinya bunyi A, Al itu bunyi senang lah tak beza pun memang bunyi bahasa Arab ke bahasa Melayu ke memang bunyi Okey, tapi kita tengok pada bunyi ya atau bunyi baris bawah bunyi baris bawah lah atau bunyi ya.
kita akan baca dengan bunyi I. Contoh pada ayat dalam surah Al-Fatihah juga, ihdina. Ihdina. Bila kita baca, ihdina siratal mustaqim. Kita tak boleh baca bunyi I. Jangan baca bukan mesti bunyi dia bunyi I, bunyi Kalau kita baca bunyi dia bunyi I, maka dia bacaan yang salah. Mesti dibunyikan dengan bunyi I. Jadi bila kita baca ihdina, bukan ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim tu bunyi I, maka dia adalah bunyi yang salah. Mesti bunyi I. Jadi di dalam ilmu tajwid, ketika kita membaca Al-Quran, apabila huruf tu huruf yang berbaris bawah, atau ada huruf ya di situ, maka bunyinya bunyi I dan bukan bunyi I. Okey, seterusnya bunyi huruf waw adalah bunyi U dan bukan bunyi O. Contoh dia macam Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub kita tak baca bukan bukan ghairil maghdub. Salah. Dia mesti dikepik sebab bunyi dia bunyi U dan bukan bunyi O. Jadi bila kita baca maghdub bunyi U, jangan bunyikan dengan bunyi O. Kalau bunyi O salah lah. Okey, jadi di dalam bahasa Inggeris kita akan ada bunyi 5 huruf vokal, tapi di dalam ilmu tajwid, di dalam bahasa Arab kita ada 3 bunyi sahaja. Bunyi A, bunyi I dan bunyi U. Bunyi I dan juga bunyi O kita pangkahlah sebab tak ada bunyi tu. Jadi hati-hati bila kita baca Al-Quran berbaris atas atau berbaris bawah atau berbaris depan, mesti ingat bunyinya 3 huruf ni sahaja. A, I dan juga U. Tak boleh ada bunyi I dan bunyi O. Okey. Okey. Itulah Wallahu alam. Untuk siri tajuk kali ni saya akan berhenti sampai situ dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada tajuk yang barulah. Okey, jadi kita akan baca sikitlah dan kita akan tengok di sini adalah bagaimana bunyi huruf dikeluarkan, lebih pada nak tengok bunyi huruf dikeluarkan dan juga bagaimana kita nak baca huruf yang berbaris atas, bawah dan depan tadi dengan menggunakan 3 bunyi sahaja tadi, A, I dan juga U lah. Okey, saya akan baca dululah, boleh dengar dulu. Lepas ni kalau ada siapa nak baca boleh baca. Kalau yang ada Quran boleh buka surah Al-Kahfi ayat 5 sampai ayat 8. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Okay, contohlah masa kita tengok pada ayat yang kelima Ma lahum bunyi U, jangan bunyi O, bukan lahum. Jangan baca lahum lahum tu bunyi O, salah kita nak bunyi U sebab dia baris depan Ma lahum HUM
لهم به من علم ولا لآبائهم. Ihim, bunyi I jangan bunyi I, bukan ihim. Ihim salah. Mesti baca dengan bunyi I. Ihim, kepit dia kepit ihim, jangan buka ihim. Ihim salah Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sama. Hihim. Jangan baca hihim. Bukan hem jangan baca bunyi I. Yaquluna illa kadhiba. Ba. Buka mulut Mesti buka. Sebab alif bunyi dia bunyi A. A. Dia keluar ikut tengah mulut. Jadi mesti dibuka mulut. Kadhiba. Ba. Contoh ayat ke-6. Fala'allaka bakhi'unna. Unna. Bukan on. Jangan baca on. Bila baca on maksudnya bunyi O. Tak betul nak bunyi U. Kepit je. Bakhi'un nafsaka ala atharihim. Rihim. Sama baris bawah tu bunyi I. Rihim. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sama, buka mulut pada fa. Sebab apa dia? Alif lagi inna, ayat ke-7. Inna, bukan enna jangan baca enna. Salah, mesti bunyi I. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Zinatan laha linabluwahum. Hum bunyi U. Ayyuhum bunyi U ahsanu amala. Buka mulut sebab alif Wa inna, ayat ke-8. Wa inna, bunyi I jangan baca I. Wa inna laja'iluna. Luna, lembut je, bunyi U, lembut je. Jangan keraskan lidah keraskan lidah tu yang bunyi O tu. Laja'iluna ma'alaiha sa'idan. Bukan so'eh. Jangan baca so'eh, salah. Ai. Kepit bunyi I Sa'idan juruza. Siapa nak baca? Baca je, tak ada betul, tak ada salah. Yang penting kena belajarlah. Ni kakak Desaru yang power-power ni boleh baca dah. Masya Allah, ramai orang daripada Desaru malam ni. Boleh try baca, tak ada masalah, baca je. Ada yang angkat tangan nak baca tadi tu? Boleh terus boleh baca terus lah kalau siapa yang nak baca tu. Siapa nak baca terus. Segan ke? Jangan segan. Belajar tak boleh segan. Baca je, tak apa. Ini kira kelas macam ulangan lah. Kalau orang lain, kalau ada yang biasa ambil kelas kat luar, tak apa. Kelas-kelas macam ni kita join untuk refresh balik. Tapi satulah dalam ilmu Al-Quran ni tak boleh malu. Jadilah. Sebab kalau kita anggap nak belajar Quran ni benda yang wajib. Jadi kita nak kuasai betul-betul lah ilmu ni Dia nak baca tu. Silakan. Halilah nak baca ke? Baca satu ayat je kan Ustazah? Mungkin ingat, ada yang ingat kena baca semua tu kot. Tu yang segan. Boleh, mana boleh? Saya boleh nak baca semua, boleh. Ustazah berjemput orang Desaru. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Okey, saya baca ya.
أعوذ بالله Puan من الشيطان Syuhada ada. الرجيم. Ya, saya dari Kota Damansara. Okey, Okey. boleh teruskan Puan. Okey, sila jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Saya baru belajar. Tak apa. Tak apa, tak masalah. Yang penting kita belajar. Okey, cuma tadi pada ayat wala li abaihim kita baca panjang li sebab apa? Sebab hamzah tu dia berada di tepi alif. Dia berada di sebelah alif. Kalau hamzah dia berada di atas alif, maka kita akan baca pendek. Li'a. Tapi sebab hamzah tu dia di sebelah alif, maka kita baca panjang li'abaihim. Okey. Okey. Anak-anak baca lagi ke? Boleh? Baca sampai 8. Baca je ni. فلعلك باخع نفسك على آثار فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا حديث أسفا إنا جعلنا ما على أرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والراقم كانوا من آياتنا عجبا. Okey. Okey. Masya Allah, betul lebih satu ayat. Tak apa. Okey. Dari sudut bacaan tak ada masalah, boleh baca. Yang penting itu, yang penting kita boleh baca. Dan selebihnya pada nak memperelokkan bacaan dan sebagainya, kita akan belajarlah slow-slow. Yang penting kita belajarlah. Jadi tadi pada bacaan syuhada ada kesalahan yang biasa yang semua orang memang akan buat. Yang pertamanya mesti kesalahan mad asli iaitu panjang pendek. Itu biasalah, memang semua akan salah pada panjang pendek banyak kan. Tapi nanti bila kita dah masuk pada bab tu, kita dah kuasai, kita akan baca dengan elok lah insyaAllah. Satu tips untuk kita baca Al-Quran dengan betul pada ayat yang panjang adalah banyakkan berhenti. Kadang-kadang kita baca salah satu sebab dia adalah ayatnya panjang tapi kita nak kejar nafas. So bila ayat panjang dan kita nak kejar nafas, kita selalu terkejar-kejar lah. Maka daripada situ kadang kita selalu langgar hukum tajwid. Jadi satu tips untuk kita membaca Al-Quran kalau ayat tu panjang adalah cari tempat untuk berhenti. Lagi banyak kita berhenti lagi baguslah. Dan Rasulullah SAW akan, cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran adalah Rasulullah akan berhenti pada setiap tempat berhenti. Setiap tempat berhenti Rasulullah akan berhenti dan pada setiap hujung ayat Rasulullah akan berhenti. So itu tips lah untuk baca Al-Quran dengan betul. Okay, boleh lagi kan? Ada siapa lagi nak try baca? Minta maaf Ustazah, nak tumpang tanya boleh? Sila. Kalau hukum perlu cara bacaannya bibir perlu dirapat ataupun tidak sebenarnya?
Okey. Dari segi bacaan ba, ba kan tanya. Okey, dia ada dua hukum di Malahu dalam ilmu tajwid. Apa dia? Macam mana? contoh macam malahu bihi tu kita kena rapatkan bibir ataupun dengan Okey. tu Okey. Itu suara ni. Okay, tak apa. Soalan difahami. Okey. Dalam ilmu tajwid kita ada dua hukum. Hukum mim mati dan juga hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan juga mim mati. Dia ada dua hukum ni. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba ataupun mim mati bertemu dengan ba. Contoh macam dalam ayat ni lah. Lahum bihi. Lahum bihi. Kat situ ada hukum mim mati bertemu dengan ba. Okay, jadi kaedah untuk membaca ba adalah ada dua kaedah. Ini nanti kita akan masuk detail. Hari ini kita jawab soalan sahaja. Yang pertama, dibaca dengan bibir rapat. Dibaca dengan bibir rapat. Lahum bihi, lahum bihi. Rapatkan bibir. Itu kaedah yang pertama untuk baca lah. Lahum bihi. Kaedah yang kedua untuk membaca apabila mim mati atau nun mati bertemu dengan ba adalah dengan bibir kita direnggangkan sekadar muat satu kertas. Sehelai kertas. Katalah kita ambil sehelai kertas ni. Sehelai kertas ni ambil masukkan kat celah bibir Sini. Tarik. Jadi dari ruang sikit aja untuk sehelai kertas. Itu kita renggangkan bibir. Jadi bila kita baca, contoh kita baca ayat min ba'di. Katalah min ba'di. Bila kita baca miu, nampak bibir tak rapat. Ada renggang. Renggang sikit je, kadar satu kertas. Miu, miu ba'di, miu ba'di. Jadi pada hukum ba ada dua cara untuk baca. Satu dengan kita merapatkan bibir, yang kedua dengan kita renggangkan sedikit sekadar muat sehelai kertas lah. Dan pada kedua-dua keadaan boleh digunakan lah. Tak ada masalah. Ikut pada keselesaan masing-masing untuk baca. Wallahualam. Tu ada nampak yang kat tangan, nak baca ke? Ada soalan tadi, Ustazah. Okay, mungkin ada yang nak baca lagi, kita bagi dulu yang nak baca sebelum kita pergi kepada soalan. Assalamualaikum, saya nak baca. Silakan. Silakan Kak Nani. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa kadhiba. Okey kita. Okey ke? Okey, sambung je. Okey. Okey. Baca sampai habis Okey. فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Okay, Masya Allah. Kak Nani dah lama tak dengar baca. Kenalan lama. Okay, Alhamdulillah. Bacaan tak ada masalah. Bacaan baik, bacaan okey dari segi panjang pendek dan sebagainya. Cuma perkara yang boleh diimprove adalah pada sebutan, pada makhraj. Sebutan setiap huruf dan juga pada penguasaan dengung lah. Itu kena dipolish lagi sampai dia cantik. Alright. Okay. Tapi overall tak masalah, boleh baca Alright, okay, boleh. siapa lagi nak try ke nak ke ada soalan lain? Ada satu soalan Ustazah daripada Puan Fauzia. Bagaimana nak tahu kat mana patut berhenti?
Okey. Itu soalan famous lah. Soalan famous yang semua orang akan selalu tanya kan. Macam mana nak tahu nak berhenti, dah lah tak faham. Nanti bila mengaji dengan ustazah, bila berhenti, ustazah kata tak boleh berhenti sini, makna tak sempurna. Kat sini boleh berhenti, makna cukup. Lepas tu semua pening. Macam mana nak tahu makna ni? Takkan setiap kali baca Quran nak tengok makna kan. Okey Jadi saya share daripada buku ni juga. Satu, saya suka buku ni, sangat lengkap jadi bolehlah beli. Beli kat Shopee je senang Okey. Jadi dalam buku ni dia ada bagi formula kata sendi. Pada muka surat yang belakang terakhir kakak-kakak yang ada buku ni mesti tak pernah tengok kan. Okey, boleh tengok ada formula kata sendi. Jadi formula kata sendi ni apa yang dia nak ajar? Dia nak ajar macam mana kita nak tahu di mana tempat kita boleh berhenti. So dia ajar kita tempat untuk kita berhenti adalah sama ada dia tiga. Sebelum kata sendi ataupun pada kata sendi tu sendiri kita berhenti, atau yang ketiganya selepas kata sendi tu. Perkataan selepas kata sendi Tapi macam mana kita nak kenal kata sendi tu? So nak kenal kata sendi tu kena belajar lah. Dia tak boleh, sebab banyak kata sendi tu banyak sangat. Jadi kita tak boleh nak cakap pun kat sini Dia mesti kena tahu apa kata sendi di dalam Al-Quran Tapi tak apa, nanti next class saya akan senaraikan, kita boleh belajar sama-sama lah. Tapi untuk secara umumnya, kalau kita tahu kata sendi, kita berhenti sama ada di situ atau perkataan yang sebelumnya atau perkataan yang selepasnya. Antara kata sendi, contoh macam in atau allati, ala, ma, hatta, qala, id, kana, inna. Banyaklah. Banyak lagi Jadi kalau kita dapat penguasaan kata sendi ni, kita boleh cuba berhenti kat situ lah. Atau contoh summa, kalau kita jumpa perkataan summa, kita boleh berhenti pada sebelumnya Ataupun kaedah lagi satu untuk kita menguasai tempat berhenti ni adalah berhenti pada kadar yang nafas kita sampai. Itu lebih mudah. Dia tak ada isu sebenarnya nak berhenti ni. Pada mana nafas kita sampai, kita berhentilah di situ. Kalau kita rasa tak yakin, kita ambil balik satu perkataan sebelumnya. Itu kaedah yang lebih senang lah. Itu macam kita baca ayat yang ke-6 tu panjang kan. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا. Sampai situ je. Katalah nafas saya sampai situ je. Yu'minu. So kat situlah saya berhenti. So kalau kita rasa nak elokkan bacaan tu atau kita rasa macam takut dia macam makna dia terputus ke apa ke, ambil balik. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Macam tu Dan kalau kita tengok dekat sini, perkataan in tu adalah kata sendi. In tu kata sendi. Jadi kita boleh berhenti. Ala atharihim. Boleh berhenti kat situ. Ataupun saya berhenti lepas kata sendi tadi kan. Illam yu'minu. Itu dah selepas kata sendi. So sama ada kita, kalau kita dapat kenal kata sendi, itu cantik lah. Tapi kalau tak dapat kenal, tak ada masalah. Mana nafas kita sampai, kita berhenti sampai situ. Kemudian kita boleh sambung bacaan atau lebih cantik kita ambil balik satu perkataan yang sebelumnya. Okay. Dah habis masa ke? Boleh baca lagi ke? Macam mana MC? Tak tahu dah. 10:17 saya lebih suka kalau ada daripada peserta sendirilah. Kalau ada yang masih nak mencuba, kita tak ada masalah. Kalau ada soalan pun dipersilakan, boleh terus bertanya. Kalau tak ada apa-apa, baru kita akan tamatkanlah. Ustazah ada teknik untuk memanjangkan nafas ke? Sebab kalau kita dengar kori-kori tu baca, Masya Allah panjang betul. Kita semput nak kejar. Okey, teknik untuk panjangkan nafas ni yang pertamanya adalah latihan. Kalau kori-kori ni biasanya memang daripada kecil. Itu memang latihan daripada kecil. Memang diorang dilatih daripada kecil lah. Untuk
baca apa nafas tu panjang jadi dia adalah latihan bacaan daripada kecil. So yang pertamanya mesti kalau rasa nak panjangkan nafas tu biasakan baca Quran lah, dia akan panjang. Tapi dah kita dah besar ni, tak nak sebut tua kan. Dah besar ni agak slow sikit lah kan nak kejar nafas tu. Yang keduanya adalah dengan penjagaan makanan lah. Kalau selalunya kori-kori memang akan ada cara untuk dia menjaga pemakanan. Dia akan main sumbat je lah semua benda kan. So tu pemakanan tu mainkan peranan jugalah bagaimana dia, kalau dia fit tu lebih mudah lah untuk dia nak panjangkan nafas. Maksud saya nafas pendek juga ni. Dah sebut lah, sekarang dah nafas pendek lah. Sebab dah banyak bertambah. Kan. Seterusnya yang saya tahu macam banyak minum air Kalau macam waktu kecil dulu biasa latihan nafas panjang ni suruh rendam kepala kan. Rendam kepala dalam air lepas tu menjerit. Kalau dululah waktu kecil tu belajar sebab kat sekolah-sekolah kan ada kolah air wuduk tu kan. Selalunya kena rendam kepala dalam kolah tu lepas tu kita menjerit. Itulah latihan nak bagi nafas panjang. Tak tahulah kenapa kan. Tapi basically dia adalah maksudnya latihan yang dah lama lah. Para qari ni dia memang daripada kecil dia dah biasakan untuk dia membaca tu lah. Jadi daripada situ memang nafas dia panjang lah tapi tak apa, nafas panjang atau pendek tu bukanlah yang utama lah. Tak penting pun macam tu. Nafas pendek buat cara nafas pendek, nafas panjang buat cara nafas panjang. Kalau kita rasa nafas kita pendek, tak ada masalah, banyakkan potong ayat tu. Potonglah sebanyak-banyaknya ayat tu, tak ada masalah. Berhenti sekejap-sekejap, berhenti, tak ada masalah. Kalau orang yang baca Quran lancar, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang tertinggi. Tetapi jika dia baca Al-Quran dengan bertatih, maka bagi dia 2 pahala. Pahala membaca dan pahala usaha. Jadi tak ada isu lah kat situ. Dua-duanya adalah pahala. Wallahualam. Okey, daripada peserta ada apa lagi tu? Okay. Okey, mungkin satu pesanan lah jangan pula besok rendam kepada anak-anak dalam air untuk pastikan anak-anak belajar nafas panjang, bahaya tu. Okey, mak-mak ni stres-stres fasa-fasa PKP ni, tarik nafas dalam-dalam. Okey, tak apa, kita latih dengan banyakkan bacaan Al-Quran, moga kita dapat latih lah. Tapi apa Ustaz cakap tadi tu, kalau nafas kita pendek, kita potong ayat tu lebih banyak lah. Itu cara yang memang mudah lah. Jadi kita tak rasa belajar Quran ni susah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa lagi, terakhir ada apa-apa? Ada yang nak bertanya? Saya nak Ya. cuba baca. Okay, Halilah. Okay. Nak cuba baca boleh? Okay, boleh. Ni yang sebelum kita tutup lah, kita buka lah Okay, dipersilakan. Halilah boleh buka mikrofon, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma bihi min ilmin wala abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'alla واقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Syukran Ustazah. Okay, bacaan yang
dah baca kan. Tak ada banyak kesalahan lah. Cuma ada yang kecil-kecil tu yang dia akan improve lah nanti dengan ilmu. Maksudnya bila kita dah tahu teori tajwid, kita akan baca lebih baik lagi. Yang penting kita kena tahu teori itulah. Wallahualam. Okay, boleh serahkan semula pada Nila. Sebelum tu diharapnya jangan hilanglah nota mesti ada, mesti buat nota dan mesti kena ingatlah benda yang saya ajar hari ni untuk supaya next class tak ada yang terpinga-pinga lah. Dia kena study daripada awal supaya next class dapat tangkap, sebab dia tajwid ni makin lama makin susah dan makin pening. Bagi tahu siap-siap supaya prepare. Okay, wallahualam. Serahkan semula. Okay, jazakillah khairan. Okay, terima kasih banyak diucapkan kepada Ustazah Ainul Farhana untuk perkongsian pada malam ni. Okay, untuk makluman semua kita memang buat program seperti ini setiap bulan. Okay, bersama Ustazah Ainul Farhana sebulan sekali. Jadi setakat ni pada hari Khamis malam selepas Isyak. Jadi saya sangat menggalakkan kepada semua, boleh sebar-sebarkan, ajak lebih ramai lagi rakan-rakan, saudara, anak-anak untuk sama-sama belajarlah. Rugi kalau kita tak mampu untuk dapat kalau kita lepaskan peluang untuk kita mempelajari ilmu Al-Quran inilah. Kita baiki diri kita, kita baiki sekali ahli keluarga kita dan kenalan-kenalan kita. Jadi pahala tu berpanjanganlah mengalirnya. InsyaAllah. Jadi kelas ni akan berterusan. Siapa nak beli buku dekat Shopee tu boleh dipersilakan dan jangan takut. Kalau terlupa ilmu-ilmu tajwid tu, jangan takut, datang je kelas terusnya, tanya je Ustazah. Belajar tak apa kan, kita belajar kat sekolah memang macam tak ada masa lupa, ada masa cikgu marah, ada masa kita boleh ingat. Jadi jangan malu, jangan segan, teruskan bersama kelas tajwid ataupun tahsin bacaan Al-Quran bersama Ustazah Ainul Farhana yang kita adakan setiap bulan. Jadi saya harap peserta boleh isi kehadiran dekat ruangan chat tu, dan siapa yang perlukan slide ustazah ke apa tadi, kita akan boleh hantarlah. Tapi kalau tak ada maklumat, tak ada nombor telefon, kami tak dapat nak hubungi. Jadi saya akhiri, saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih penghargaan kepada peserta yang melapangkan masa. Moga Allah berkati masa kita semua pada malam ni demi mencari ilmu. Kita korbankan sedikit kerehatan kita lah. Jadi saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ainul Farhana. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima Terima kasih kasih semua. Assalamualaikum.